Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Pagi-pagi saya bimbing bacaan, zikir pada waktu pagi itu, dan saya harap kita sama-sama baca, bukan sekadar mengaminkan, supaya saya nak amalan zikir tu dia jadi lekat dengan kita. Kalau kita sekadar aminkan, maksud nanti saya takut nanti kita bergantung dengan bacaan orang saja yang kita tak hafaz. Jadi nak bagi dia lekat, setiap pagi baca Sayyidul Istighfar, baca Allahumma salli Muhammad, beberapa doa tu. Jadi kalau kita ikut bacaan tu, lama-lama satu hari kita akan lekat bacaan tu dengan kita. Baiklah, itu tujuan dia, insya-Allah. Baik, Allahumma salli Muhammad. Dan seperti biasa kita akan sama-sama baca Allahumma salli Muhammad, surah Fatihah, dan kita beristighfar kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Sukri Husin, Nurfa Mando, Yusuf Muda, Dia Rodiah, Mulhaf yang mengikuti melalui Instagram, yang melalui salli ala Sayyidina Muhammad page Haji Mak Muda, Nurita Kamsin, Fairuz Loy, Hajar Aziz, Hajah Rohaya, Azmah Jaafar, Zaharah Ramli, Zuraina Nur Muhammad, Mahasan Mamat, Asri Bob, Iqbal, Hassah Hashim, Napi, Pok Kobo, Pak Kok, di Pahmiko dan semualah. InsyaAllah Sayyid Muhammad, kita nak tengok pada hari ini ayat 163. Masih membincangkan perihal Bani Israel. Tak habis-habis lah. Hari itu dalam surah Al-Baqarah pun banyak cerita tentang Bani Israel. Masuk surah Ali Imran pun ada kisah Bani Israel. Masuk surah An-Nisa pun masih ada bahagian-bahagian membincangkan perkara berkaitan dengan Bani Israel ni. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bagaimana para Bani Israel ni mereka menafikan turunnya kitab-kitab kepada para nabi. Mula-mula kata turun dekat Nabi Musa saja. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ni tak turun. Lepas tu bila kita buat mai hujah, Nabi SAW buat mai hujah tentang turun dekat nabi-nabi yang lain, depa tak boleh lawan hujah tu. Depa kata apa? Mana ada turun langsung tak turun terus. Ni perangai orang Bani Israel ni. Jadi kita nak tengok hari ni perbincangan mengenai Bani Israel, insya-Allah Salat Syamat, dan kita mula bacaan bermula ayat ke 163. 163 insya-Allah. Jemput Bashir tengah khusyuk zikir je. Sila saya. 163 insya-Allah.
Ahlan wa sahlan Abang Samsyul Debat. InsyaAllah pun mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Salih Asy Muhammad, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna Quran muka surat 104. Kita akan baca ayat 163 sampai 167 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaik kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayk min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak bagi lekat barang-barang saya kat atas meja ni lah? Tak, letak pen hilang tak kita tak. Sebab dia jadi apa? Dia jadi tempat bekat duk guna tu. Ha? Tak pen dia tempat. Kita nak pakai tiap hari je. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik, insya-Allah. Terima kasih Mak Bashir beli tiang saya bagi ni. Ada banyak benda lagi nak bertiang. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita tengok ayat ke-163 surah An-Nisa. Insya-Allah kita akan, kalau sempat kita akan masuk 164 juga insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih, sedap anak-anak dibaca. Oh, insya-Allah kata Azhar Yaqub. Doakan Mak Bashir ni jadi alim ulama satu hari nanti. Amin. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Allah menyebutkan dalam Quran, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sebelumnya kemudiannya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan kepada Zabur, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabli rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan kami mengutuskan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada kamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Ini dua ayat yang mungkin kita sempat untuk bahaskan pada pagi ini insya-Allah. Ayat yang pertama, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Muhammad bin Abi Muhammad daripada Ikrimah atau Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, Sukain dan Adi bin Zaid berkata, wahai Muhammad, kami tidak mengetahui bahawa Allah menurunkan sesuatu kepada manusia selain kepada Musa. Ini hujah orang Bani Israel bila mereka nak tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, Bani Israel ni dia satu kelompok yang mereka ni berpegang dengan kitab Taurat sebelumnya. Kitab Taurat tu turun kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Musa alaihissalam. Dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam kitab-kitab mereka telah diceritakan tentang Nabi SAW secara detail. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal detail tentang Nabi. Kemarin kita cerita tentang seorang yang nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Hibban, kan, daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mai Allahumma salli ala Muhammad yang mai dekat Yathrib semata-mata nak cari tempat akan munculnya Nabi akhir zaman. Dia pun bukan sekat tahu tentang Nabi SAW. Ibnu Hibban kemarin kan, Ibnu Hibban, dia pun bukan sekat dia kenal Nabi, dia kenal tempat Nabi SAW nak muncul, cerita detail tempat tu lagu mana, keadaan dia macam mana, sampai dia sanggup untuk tinggalkan tempat yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad subur, tempat di bumi Syam, kampung halaman dia tu, semata pi tempat padang pasir yang kering kontang, sebab tahu tempat yang nak munculnya Nabi akhir zaman. Ada di kalangan mereka, dia mai cerita tentang Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang belajar tentang Nabi SAW. Ada pula di kalangan mereka yang disembunyikan kisah ni oleh para rahib mereka. Orang alim mereka ni, disebabkan mereka tahu yang Nabi SAW ni nak main ni daripada kelompok lain, daripada Bani Israel. Mereka sembunyikan. Ada di kalangan Bani Israel memang tak tahu kisah ni. Sebab bukan semua orang hafal kitab-kitab mereka.
Itu Nabi Musa kata dalam tafsir At-Tabari, dia kata apa, aku tengok dalam kitab Taurat ni ada satu umat yang depa ni menghafaz kitab-kitab depa yang tidak berlaku kepada umat-umat yang lain. Umat-umat lain tak hafal kitab. Umat Nabi Muhammad SAW je hafal Quran ni. Walaupun kadang hafal tapi tak faham. Tak apa, hafal juga. Tapi umat-umat terdahulu langsung depa saja tak baca kitab depa. Depa punya alim-alim, orang-orang alim depa aja yang baca kitab-kitab tu dan memperdengarkan kepada Allah Muhammad pengikut-pengikut depa. Maka tuan-tuan, Allah Muhammad itu yang berlaku. Dan akhirnya sallallahu alaihi Muhammad ada di kalangan yang langsung tak pernah tengok kitab Taurat tu lagu mana. Ada yang tengok kitab Taurat dan kenal tentang Nabi, tapi bila mai tengok Nabi SAW daripada bangsa Arab, bukan daripada Bani Israel, dia reject, dia tolak. Tuan-tuan, Allah Muhammad, lepas tu dia mula buat cerita. Dia kata, kami tak pernah dengar pun. Dia buat cerita. Kami tak pernah dengar pun ada kitab yang akan turun lepas kepada Nabi Musa. Pasal apa dia sebut dekat Nabi Musa je? Bukankah Nabi Isa turun lepas tu dan ada kitab lepas pada tu? Betul kan? Kitab apa? Kitab Injil turun pada Nabi Isa AS. Tapi pasal apa? Pasal mereka sendiri menolak Nabi Isa AS. So mereka pun tak terima Nabi Isa, dan mereka tak terima Nabi Muhammad SAW. Dia berkata Nabi Isa tu anak Aram. Anak apa? Anak luar nikah. Kita kata anak Aram lah. Kita kata anak Aram ni lagi maksud dia. Kalau orang utara ni anak Aram ni kata-kata kan. Nabi SAW dia anak luar nikah. Dia tak terima Nabi Isa AS. Dia tak terima Nabi Muhammad SAW. Dia kata tak ada kitab yang mai lepas daripada Nabi Musa AS. Maka Allah menurunkan ayat ini. Inna auhayna ilaka kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud az-Zabura. Ayat ni cerita dua keadaan. Ada nabi yang terima wahyu, ada nabi yang terima kitab. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni kalau kita perasan disebutkan hanya Nabi Daud saja yang terima kitab Zabur. Nabi yang lain wa auhayna, dan kami mewahyukan. Jadi yang lain terima wahyu saja. Sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu-cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Sampai habis ayat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Kemudian Zabur adalah nama sebuah kitab yang buka surat sebelah. Zabur adalah nama sebuah kitab yang Allah wahyukan kepada Daud, 721 tengah-tengah. Pasal apa saya tak baca yang bawah tu? Sebab yang baca tu dia Ibnu Kathir cerita confusion, kekeliruan yang berlaku dalam tu. Sebab Imam Ibnu Kathir dia petik saja semua pendapat ulama mufassirin. Zabur adalah nama sebuah kitab yang Allah wahyukan kepada Daud. Kami akan menyebutkan biografi masing-masing nabi. Semoga Allah sentiasa melimpahkan selawat dan salam yang baik pada kisah-kisah mereka dalam surah-surah selanjutnya, insya-Allah. Kepadanya kami percaya dan kami menyandarkan diri. Amin ya rabbal alamin. Baik, Allah SWT. Dan kita nak masuk pula ayat berikutnya. Ayat ni fahamlah, ayat ni sekadar penafian kepada perkataan orang-orang Bani Israel yang kata kami tak tahu kata ada nabi lain yang terima wahyu selain pada Nabi Musa AS. Lepas Nabi Musa AS tak ada. Betul yang Allah menafikan. Kemudian Allah sambung pula cerita tentang para nabi dan para rasul. Sallallahu alaihi Muhammad. Firman Allah Ta'ala, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepada kamu. Yakni sebelum ayat ni, yakni dalam ayat-ayat surah Makkiyah dan lain-lainnya. Allah pesan, Allah beritahu kat Nabi, kami kisah. Dalam Quran ni ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada para nabi yang disebutkan nama dia.
Ada para nabi yang tidak disebutkan nama dia. Selagi kita nak tengok dalam hadis-hadis yang ada ni, ada berapakah jumlah para nabi sebenarnya? Sekejap, tunggu sekejap lagi kita nak cerita. Imam Ibn Kathir petik riwayat-riwayat menceritakan jumlah para nabi dan para rasul yang ada di muka bumi ni banyak mana. Kita tahu 25 je lah. Yang tu yang wajib kita tahu. Firman Allah Ta'ala tu, ini adalah nama-nama bagi nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, ni ada berapa nama yang nabi yang Allah sebut dalam Quran? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Yunus, Dawud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, Zulkifli dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada berapa? 25 ni nama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. 25 ni nama yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. 25 ni nama yang Allah sebut-sebut dalam Al-Quran, dan 25 ni nama yang wajib kita kenai dan kita ketahui bahawa dia merupakan para nabi. Walaupun kita tak tahu kisah di sebalik dia lagu mana. Hanya kenai tak Ilyasa? Kenai dia tu siapa? Dia tu nabi. Cukup dekat tu. Okey dah. Dia lahir kat mana, kaum dia nama apa, tempat dia apa, bila dia, yang tu tak tahu tak apa. Asalkan dia tahu bahawa tu seorang nabi. Jadi kita Salih Syahmat, ni kumpulan Raihan buat dulu kan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli. Bagus juga buat itu. Kita Salih alaihi Muhammad apa ni, kita pakai apa ya? Nak kita apa ya pakai? Kita sekali pun nak apa sekali. Tak ada ingat sebut nama seorang-seorang pakai terabuk habis lah sekali. Tapi paling tidak kita kenal kata tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama-nama para nabi. Sallallahu Muhammad. Okey. Dan terima kasih juga kepada pihak kembar Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan program yang sedang dianjurkan ialah Kembara Korban 2021, 1001 asnaf. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan yang masih belum berada niat untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ini, marilah kita sama-sama niat untuk melaksanakan ibadat korban pada tahun ini dengan nilai sejumlah RM390 sahaja untuk satu bahagian korban. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Firman Allah Taala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl, dan kami telah mengutuskan rasul-rasul, dan kami telah mengutuskan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepada kamu dahulu, yakni nabi-nabi yang lain yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jumlah nabi-nabi dan para rasul ini diperselisihkan, yakni ulama khilaf tentang berapa jumlah sebenarnya para nabi dan para rasul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siti Aisyah antar anak SPM, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk dia menjawab SPM nanti, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Yang masyhur dalam hal ini ialah hadis Abu Dzar yang panjang. Itu menurut riwayat Ibnu Murdawih dalam tafsirnya, di mana dia berkata, Ibrahim bin Muhammad menuturkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Al-Hasan menuturkan kepada kami, Al-Husain bin Abdullah bin Yazid, sallallahu alaihi Muhammad, sehingga kepada siapa? Sehingga kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Ini sebuah hadis yang masyhur, yang walaupun ulama duk khilaf tentang berapa jumlah yang tepat. Yang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, yang masyhur daripada kalangan alim ulama yang duk cerita tentang jumlah para nabi. Tuan-tuan, ni paling tidak satu ilmu kita belajar pagi ni. Jumlah para nabi yang
Nabi SAW sebutkan. Semua kena hafal ni, nanti nak masuk periksa. Ini salah satu daripada pendapat ulama lah, walau di pandangan yang khilaf. Tuan-tuan tolong tulis berapa jumlah. Abi Dzar tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para Nabi yang ada? Nabi SAW sebut 124,000. 124,000 para Nabi dan para Rasul. 124,000. Jadi ulama sebut inilah jumlah para Nabi dan para Rasul yang solat bersama dengan Nabi SAW di Baitul Maqdis waktu Nabi SAW Mi'raj, Isra' Mi'raj, mai sampai dekat kawasan Masjid Aqsa tu. Dalam kawasan Masjid Aqsa tu Nabi SAW solat dengan para Nabi dan para Rasul. Jumlah berapa? Dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam kitab dalam Allahumma salli kisah Isra' Mi'raj tak disebutkan jumlah dia, tapi dikaitkan dengan hadis ni, cerita ada 124,000 para Nabi dan para Rasul. Ulama sebut, saya dengar perbincangan ulama tentang berkaitan adakah para Nabi dan para Rasul itu solat secara fizik dengan Nabi SAW di Masjid Aqsa. Salat Muhammad, Nabi SAW sampai solat dengan para Nabi dan para Rasul. Ada Nabi SAW pi Isra' Mi'raj, roh dan jasad. Nabi bukan travel roh saja. Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Bila sebut hambanya, dia mesti berjalan roh dengan jasad sekali. Lalu subhanallah salli alaihi Muhammad, bila Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi SAW solat dengan para Nabi dan para Rasul. Adakah Nabi SAW solat dengan roh dan jasad para Nabi dan para Rasul? Sebagaimana Nabi SAW. Saya dengar satu kalam ulama tu menyebutkan bahawa Allahumma salli alaihi Muhammad, Nabi SAW solat bersama arwah. Arwah ni maksud roh para Nabi dan para Rasul. Salli alaihi Muhammad, arwah. Itu sebahagian daripada pendapat mereka. Kita tak tahu, wallahu a'lam. Kita bukan alim, kita cuma menukilkan apa yang disebutkan oleh ulama. Kemudian Allahumma salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli alaihi Muhammad. Kemudian kecuali seorang Nabi SAW. Kecuali seorang Nabi sahaja yang solat, yang duduk, yang Nabi SAW jumpa roh dan jasad. Soalan dia, Nabi apakah itu? Nabi Isa AS. Pasal apa? Ya, sebab Nabi Isa belum wafat. Yang lain Nabi SAW jumpa roh. Yang Nabi Isa AS, Nabi SAW jumpa roh dan jasad. Kalaulah secara fizikal berhimpun 124,000 Nabi ni, masih cukup ruang untuk solat dalam kawasan Masjid Aqsa. Sebab kawasan Masjid Aqsa tu saja 11 hektar. Lebih kurang 11 hektar. Jadi kalau fizikal ni, cerita betul-betul main physically main berhimpun pun masih cukup ruang dia 124,000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung dalam hadis tersebut. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW. Jadi jumlah para Nabi berapa? 124,000. 124,000. Tulis 124,000. Ya, salih Muhammad, sahabat-sahabat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kita komen dekat dalam tu. 124,000. Salih ala Sayyidina Muhammad. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berapakah jumlah Rasul daripada mereka? Daripada 124,000 ada Rasul. Maka berapakah jumlah Rasul daripada kalangan mereka? 313 orang. Jumlah yang banyak dan besar lagi baik, Nabi SAW sebut. Jadi daripada 124,000 jumlah para Nabi dan para Rasul, daripada mereka 313 orang itu jumlah para Rasul. Jumlah ni kalau tuan-tuan perasan dia sama dengan jumlah apa? Jumlah Perang Badar, betul.
tentera perang Badar, tentera Islam. Ahli perang Badar. 313. Sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, wahai Rasul SAW, siapakah yang pertama sekali? Nabi yang pertama sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Adam alaihi salam. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia nabi yang diutus? Jawab baginda, ya, Allah menciptakannya dengan tangannya, meniupkan rohnya padanya dan menghidupkannya dengan sempurna. Kemudian baginda berkata, wahai Abi Dzar, 4 orang Suryani, Adam, Syits, Nuh, Hanut, dia adalah Idris. Orang yang pertama kali menulis dengan pena, 4 daripada Arab. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama Bani Israel adalah Musa dan yang terakhir adalah Isa. Nabi yang pertama ialah Adam dan yang paling akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi SAW menjelaskan sikit beberapa pecahan-pecahan daripada jumlah para nabi yang ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Hadis yang selengkap dibawa oleh Al-Hafiz Abu Hatim dan bin Hibban Al-Basti dalam kitabnya Al-Anwa wa At-Taqasim yang menyebutkan hadis sahih. Tak apa, yang itu sekadar penjelasan tentang hadis saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bawah tu pun sama hadis yang menceritakan tentang jumlah para nabi dan para rasul. Yang bawah tu pun jumlah para nabi dan para rasul, hadis dhaif. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang bawah ni pun hadis yang berkaitan dengan tu. Baik, hadis yang panjang tentang jumlah para nabi. Hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik, Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, jadi sahabat-sahabat yang ingin Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan perhati-perhati juga ada komen-komen yang masuk tu yang merepek-repek pun ada, tuan-tuan abaikan. Saya tengok beberapa ketika ni ada dia spam duk komen. Tuan-tuan perhati-perhati sikit. Saya kalau ada komen-komen yang spam tu, SPAM tu, scam, SCAM, dia ada dua, scam dengan spam. Jadi saya cuba untuk delete. Kalau ada pun tuan-tuan abaikanlah, tuan-tuan tak payah duduk komen-komen dengan dia lah. Baik, Allahumma salli. Mari kita tengok hadis dia. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk 723. Hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban. 723. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk dan ternyata di sana Rasulullah SAW sedang duduk bersendirian. Aku pun duduk dekat dengan baginda. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, engkau menyuruhku solat. Baginda berkata, solat itu amalan yang paling baik. Maka perbanyakkan atau sedikitkanlah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah amalan paling afdal? Baginda menjawab, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang mukmin bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, orang muslim yang paling baik akhlaknya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dan Nabi SAW jawab straight je, direct je, tak ada panjang-panjang. Nabi SAW ni dia panggil, Allahumma salli alaihi, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksud perkataan pendek tapi besar makna dia. Dia sebut simple aja, tapi daripada perkataan Nabi SAW tu orang boleh syarahkan perkataan-perkataan dia. Jadi mukmin macam mana yang paling afdal? Orang yang paling baik akhlak dia. Ni cerita hebat lagu mana kalau tak ada akhlak tak baik, tak ada makna apa. Saya duk pesan dekat anak-anak tahfiz kita ni, hafal 30 juzuk pun, tapi kalau akhlak tak baik, orang akan nampak hafal Quran tu, orang nampak perangai tu. Orang nampak perangai tu. Nilaian kita ni walaupun kadang-kadang tak cerdik, tapi akhlak baik tu dia sudah mulia di sisi Allah. Tak rugi orang yang berakhlak dengan akhlak baik. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi Muhammad,
orang mukmin yang paling afdal ialah orang mukmin yang baik akhlak dia. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang muslim bagaimanakah yang paling selamat? Baginda menjawab, orang yang mana orang-orang selamat daripada lisan dan tangannya. Ini orang yang dia panggil salam, orang yang selamat. Orang yang selamat. Orang yang maksudnya orang sekeliling akan selamat dengan dia. Lidah dengan tangan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, hijrah bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, orang yang menjauhi perbuatan buruk. Itu pun dikira sebagai hijrah. Daripada buruk, perangai tak elok, dia keluar, dia tinggalkan perangai tak elok tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Aku bertanya, wahai Rasulullah, solat bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, solat paling panjang berdirinya. Paling panjang berdirinya. Solat, maksudnya maksud solat sendirian. Kalau solat berjemaah, tak boleh, kena raikan, kena kira juga jemaah di belakang. Solat jemaah. Tapi kalau solat sendiri-sendiri, panjangkan solat. Baca surah panjang-panjang. Nabi SAW sebut, man qama bi asyri ayatin. Siapa yang bangun pada malam hari dengan membaca 10 ayat, maka Allah akan menuliskan baginya pembebasan daripada ghafilin, orang-orang yang lalai. Wa man qama bi ayatin. Siapa yang bangun pada malam hari dengan membaca 100 ayat, maka akan dituliskan baginya, kataballahu lahu minal qanitin. Qanitin ni apa? Orang-orang yang taat. Orang yang taat. Allah, apa yang Allah larang dia tinggal, apa yang Allah suruh dia buat. Qanitin. Orang yang istiqamah bangun malam hari baca 100 ayat. 100 ayat ni maksud apa? Surah Al-Waqi'ah lebih kurang 100 ayat. Surah Al-Kahfi 100 ayat. Kan? 110 ayat. Lebih kurang tu lah. Bangun biasa lebih sikit kan. Lepas tu man qama bi alfi ayatin, mi'ati ayatin 100 ayat. Man qama bi alfi ayatin, siapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat, kataballahu minal muqantirin, akan ditulis baginya daripada kalangan muqantirin. Muqantirin ni orang yang Allah sentiasa bagi pahala dekat dia dalam setiap apa yang dia buat. Dia buat apa pun jadi pahala aja. Qantirin. Nak baca 1000 ayat, mula ni contohlah. Bukan suruh baca, contoh. Contohnya daripada surah juzuk 29 surah Al-Mulk tu sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tu 29 dua juzuk. 1000 ayat. Boleh maintain 1000 ayat setiap malam, 1000 ayat setiap malam qiyamul lail, Allah akan bagi ganjaran ni kat dia. Dia duduk ni, dia buat apa pun pahala kat dia. Pahala, dia buat apa pun pahala je kat dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi solat yang paling afdal ialah solat yang panjang berdiri dia. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, puasa bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, puasa wajib yang cukup baik di sisi Allah terdapat pahala yang berlipat kali ganda. Puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, jihad bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, siapa yang kudanya disembelih dan darah dia sendiri pun dialirkan. Yang ni bukan sekat dia mati, dengan kenderaan dia sekali mati. Kenderaan dia kuda lah. Dia syahid. Aku bertanya, wahai Rasulullah, hamba bagaimanakah yang paling afdal? Yang ni budak hamba. Baginda menjawab, yang paling mahal harganya dan yang paling bernilai bagi keluarganya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, sedekah bagaimanakah yang paling afdal? Baginda menjawab, yang dikeluarkan dengan susah payah oleh orang yang sedikit harta atau yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang fakir. Ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sedekah yang paling afdal. Apa dia? Dikeluarkan dengan susah payah. Lagi rasa tak ada duit, lagi sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jawahiruddin, surah Al-Ikhlas itu jika 3 kali dah seumpama khatam Al-Quran. Sebab setiap kali kita baca surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah tu, dia 1/3 daripada Al-Quran. Baca 3 kali, dia seumpama membaca
seluruh Al-Quran. Tapi tak memadailah duk baca Quran, tak baca, duk baca Qul Allah saja. Dia dapat pahala seumpama tu. Kan macam orang buat sunat isyraq lah. Buat solat sunat isyraq, duduk lepas mayang subuh, kemudian duduk zikir sampai naik matahari, terbit matahari pada sunat isyraq, pahala seperti haji dan umrah sempurna. Dia kata dapat haji dah Ustaz, alhamdulillah. Pasal apa? Pasal sunat isyraq. Bukan nilainya bukannya seperti dia mengkhatam Al-Quran ataupun dia buat haji, tapi nilai dan ganjaran yang Allah bagi seumpama yang demikian. Namun tidak mengangkat lagi daripada tanggungjawab dia untuk menyempurnakan amalan tersebut. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Sedekah paling afdal, keluar susah payah. Lagi tak ada duit, lagi sedekah. Lagi rasa tak cukup, lagi sedekah. Lagi sayang, lagi sedekah. Disayanglah, lagi sedekah. Lagi rasa macam Ustaz Syahmat, takut miskin, lagi sedekah. Boleh tak? Allah sebut, tidak kira kamu ni sedekah bila Ustaz Syahmat, kamu sedekahkan apa yang kamu sayang. Sahabat Nabi SAW bila dengar yang tu, dengar ni, dia ada apa? Dia pergi jumpa dia Nabi SAW. Allah Nabi sebut tentang tidak dikira sedekah selagi kamu belum sedekahkan apa yang kamu paling sayang. Yang mana yang paling sayang sekali? Apa yang paling sayang sekali? Cuba tengoklah rumah kita tu. Apa yang benda kita paling sayang sekali? Apa? Suami kita, sedekahkan dia. Sayang sangat kat lelaki dia. Sayang sangat, sedekah. Saya sedekah. Tak sayang dah lah ni, dia kata. Apa yang paling sayang sekali? Mah tu. Solat Jumaat kutui mah tu. Sepanjang tu boleh ada sedekah. Bila turun ayat ni, para sahabat Nabi SAW berebut dengan Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah, saya ada satu kebun kurma yang saya sangat sayang, yang saya siap buah nama kebun kurma tu. Dia pun sayang tu, dia buah nama kebun kurma tu. Sayang sangat, dia kata. Itulah yang duk bagi hasil dekat dia apa semua. Dia sangat sayang. Rasulullah, ni saya sedekahkan kebun kurma ni untuk Rasulullah SAW. Kita maksud semana. Nak abang para sahabat ni bila dapat satu maklumat, dapat satu perintah ni, depa tak tangguh dah. Depa beriman sungguh-sungguh. Tu baru kira sedekah. Bagi benda yang kita paling sayang. Saya ada beberapa orang yang saya jumpa di pasien macam tu. Saya ada satu serban warna merah hati. Cantik serban tu, tapi tak tahu hilang mana dah. Salih alaihi wasallam. Serban tu kawan tu duk pakai, dia duk letak kat atas dashboard kata dia. Betul, saya tengok, cantik tengok serban tu. Saya pun terkata lagu tu lah. Cantik ke serban ni lah. Dia turik, waktu dia pakai kot, nak lah. Kata, buka, dah ambil Ustaz. InsyaAllah. Oh ya Allah, saya maksudnya hebat orang ni. Hebat orang ni. Saya pernah ridak. Ridak ni saya sayang, pasal Tok Guru saya bagi. Sayang ridak tu. Dia pakai. Ada seorang tu main, dia kata, ish, cantik ridak Ustaz. Dia tukar. Sayang, macam mana aku dapat ni? Macam mana aku dapat ni? Takkan nak abang dia. Allah Rabbi, berat hati ni bagi dia. Ambil balik. Tapi balik tu duk menyesal tu, ya Allah. Tak lagi. Ada benda kita sayang tu kan. Tentang nak abang dia kata. Tapi macam itulah keadaannya. Nak betul-betul kalau nak sedekah, salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Salli alaihi Muhammad. Bagi benda yang betul-betul kita sayang. Tuan-tuan, bagi tu bagi sungguh-sungguh lah. Allah Rabbi tentang mana tu. Tu sedekah paling afdal sekali. Aku bertanya kepada Rasulullah, ayat apakah yang paling agung diturunkan kepada kamu? Baginda menjawab, ayat kursi. Kemudian baginda bersabda, wahai Abi Dzar, tidaklah 7 lapisan langit apabila dibandingkan dengan Al-Kursi, melainkan seperti sebuah cincin dilemparkan di hamparan tanah yang luas, dan keutamaan arash seperti kursi, atas kursi seperti keutamaan padang yang luas atas cincin tersebut. Itu saya pernah cerita kan. Kursi ni ataupun arash Allah ni seperti satu cincin yang kita lempak dalam padang pasir yang luas tu. Padang pasir yang luas tu. Jadi Allah Muhammad, bumi dengan 7 lapis langit ni, yang satu lapis langit ni 500 tahun perjalanan ni.
bumi, alam seluruh ni, dengan 7 lapis langit ni yang kita tak sampai ni. Bulan tu baru berapa yang paling dekat tu daripada langit ni, kan? Itu pun baru Allahumma salli 384,400 km daripada bumi pergi ke bulan. Satu lapis langit yang nak pergi ni 500 tahun perjalanan, kali dengan 500 kali dengan 7 lapis, 500 kali 7 jadi berapa? 3,500 kan? 3,500 tahun. Yang besar ni macam cincin lempak dalam padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas tu arasy Allah. Nak cerita tu lagu mana tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana? Patutlah dalam riwayat cerita yang apa, pemikul arasy ni besar dia 2,400 sayap, 1,200 sayap sebelah, 2,400 sayap dia duduk ada. Duduk bawah satu sayap dia tu malaikat Israfil. Yang malaikat Israfil ni ada 1,200 sayap. Yang 1,200 sayap tu baru duduk bawah satu sayap malaikat pemikul arasy. Yang malaikat Israfil tu pula, malaikat Jibril duduk bawah satu sayap dia. Yang malaikat Jibril ada 600 sayap. Yang malaikat Jibril 600 sayap tu, satu sayap dia buka tutup ni langit suruh ni. Nak cerita besar sungguh. Wallahu alam. Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Yang ni masuk dalam tu lah, part tu lah. Berapakah jumlah para nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka baginda menjawab 124,000. Aku bertanya kepada Rasulullah, daripada jumlah itu berapakah para rasul? Baginda menjawab 313 orang. Jumlah yang besar, lagi banyak, lagi baik. Aku bertanya lagi, siapakah yang paling pertama? Dia menjawab Nabi Adam. Aku bertanya lagi, adakah ia seorang Nabi diutus? Baginda menjawab, Allah menciptakan dengan tangannya, meniupkan roh kepadanya dan menghidupkannya dengan sempurna. Kemudian baginda bersabda, wahai Abi Dzar, 4 orang Suryani, Adam, Syed, Khanuk, ia adalah Idris. Orang pertama yang menulis dengan pena, Nuh dan Nuh. Khanuk ialah Idris, orang pertama menulis dengan pena, dan Nuh. 4 orang daripada Arab, Hud, Shu'aib, Saleh dan Nabi Mu, wahai Abi Dzar. Nabi Bani Israel yang pertama Musa, yang terakhir adalah Nabi Isa. Rasul pertama adalah Adam, yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya lagi. Ni pun poin yang kita boleh note kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Ini kita nak bincang lagi. Ada berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sallallahu alaihi wasallam. Ada 104 kitab. Mana baru tahu, kita tahu takat apa? 4 saja. Yang diturunkan oleh Allah dalam hadis Hasan ni ada 104 kitab. 5 lembaran diturunkan oleh Allah kepada Syeds, 30 kepada Khanuk. Khanuk ni siapa? Idris, Nabi Idris alaihissalam. 10 kepada Ibrahim, 10 lembaran kepada Musa sebelum kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Betul? Mari kita kira balik. Semua ada apa? 104. Semua ada 104. Pembahagian dia 5 lembaran kepada Syeds. Kemudian 30 kepada Nabi Idris ataupun Khanuh. Kemudian 10 kepada Ibrahim. Jadi apa? 45. Sallallahu Muhammad. 10 lembaran pula kepada Nabi Musa. Berapa? 55 betul? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Injil, Zabur dan Al-Quran. Taurat. Taurat. Jadi 4 lah semua. Di jumlah apa? 30, 40, 50, 59. 59 dekat sini.
Itu pecahan dia. Daripada 104 kitab tu, Nabi ceritakan tentang salih alaihi Muhammad 59 yang diserahkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Jadi kalau orang tanya kat kita, ada berapakah jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi? Jumlah berapa? 104. Ada berapakah nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada jumlah berapa nabi? 124,000 para nabi. Jumlah rasul 313. Jumlah yang wajib kita kenai 25. Ada berapa rasul ulul azmi? Berapa rasul ulul azmi? Oh, khilaf nampak ni. Ada 5 rasul ulul azmi. 5 rasul ulul azmi. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa jumlah kitab? 104. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah isi lembaran Ibrahim? Baginda menjawab, seluruh isinya wahai raja penguasa. Itu panjang yang diceritakan oleh sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS. Aku bertanya pula, wahai Rasulullah, apakah isi lembaran Musa? Nabi SAW pun cerita tentang isi lembaran yang turun kepada Nabi Musa AS. Aku bertanya, apakah yang di tangan kita ada isi yang terkandung dalam lembaran yang ada di tangan Ibrahim dan Musa? Dalam Quran kita ni ada tak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada tak isi yang terkandung dalam yang turun kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim tadi ni? Maka Nabi SAW menjawab, ya, bacalah Abi Dzar, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Surah apa? Macam bisa dengar surah Al-A'la. Surah Al-A'la surah apa? Sabbihis. Tahu Ustaz Sabih dah senang sikit. Tak hafal surah Al-A'la tu. Dan sallallahu alaihi wasallam ni, kemudian ada sambungan lagi hadis yang panjang itu berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kisah yang turun kepada Nabi Musa, kisah yang terkait yang kita nak bincang tu hanya pada jumlah para nabi dan para rasul dan jumlah kitab yang diturunkan kepada nabi dan para rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan dari esok hari. InsyaAllah kita berhenti tahun tu. Berhenti tahun muka surat 726. InsyaAllah selebihnya kita akan sambung lagi pada esok hari. Masih membincangkan pada ayat yang ke 160. 163 insyaAllah. 164. Ayat ke 164 insyaAllah. Yang membincangkan jumlah para nabi dan para rasul insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu untuk pagi ini. Kita jumpa Allah Muhammad lagi pada esok hari. Mudah-mudahan lagi ada kuliah duha pukul 9.30 pagi. Sini ada kuliah Ustaz? Syekh, tak apa, saya buat kat rumah. InsyaAllah nanti saya akan savekan Salih Azim Muhammad kuliah ni dalam IG dan Facebook yang kita boleh ni balik, insyaAllah tengok balik. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kemudian pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Islam Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Untuk pertanyaan lanjut mengenai korban yang akan kita laksanakan pada tahun ini, bolehlah message kepada nombor yang telah kita pinkan di bawah tu. Tuan-tuan azam pada tahun ini untuk kita melaksanakan ibadat korban kita insya-Allah bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Wallahu a'lam. Okey, ada nak bincang sikit dengan makcik-makcik.